Yang ketiga, ar-rajulu, ini orang perempuan marah, minta maaf sikit lah ya. Ar-rajulu yakzibu lil mar'ati fayurdiha. Seorang suami dibenarkan bohong pada isteri dengan niat jaga hati, dibenarkan. Ini bukan lesen besar, lesen P je ni, boleh guna sekali sekala. Jangan acak-acak sangat. Dia bohong begini, bohong maksudnya katakanlah isteri masak atau isteri apa-apa, tuan-tuan jangan lurus sangat jawapannya. Orang buat kajian kenapa setahun ada 30,000 orang Islam bercerai tiap-tiap tahun. Makna nisbahnya setiap 15 minit satu pasangan. Lebih pada separuh yang bercerai adalah pasangan kahwin bawah 10 tahun. Mana tak sampai 10 tahun bercerai. Apa sebab? Berbanding dengan tuan-tuan yang legend-legend otai-otai dia. Apa sebab boleh bertahan lama? Sebab budak muda dia tak ada satu skill mengelentong isteri tu tak ada. Kita yang tarah-tarah legend ni, kita muka sepusing, menipu pergi muka sepusing. Skill itu khusus kahwin tak boleh ajar. Dia kemahiran, kena banyak tengok P.Ramlee sebenarnya benda ni. Dia kan tuan-tuan saya kira lebih makruh benda ini. Kita dengan isteri tidak lurus sangat, tapi tak adalah jahat sangat. Dia punya macam kalau bola tu dia gelecik dia tu lain sikit. Orang Pantai Timur panggil kelelek. Dia punya kelelek dia tu ada. Tak boleh tendang ikut pusat lurus, tak boleh. Dia ada kona-kona. Budak muda-muda ni dia tak reti bab gini. Dengan isteri dia cerita semua benda. Habislah. Kita dengan isteri ni mana boleh cerita semua. Ada ke simpan sikit-sikit. Dia cerita semua. Dia balik pada kerja sampai di rumah dia cerita. Oh hari ni abang pagi tadi abang makan dengan ni melusuk bawa ni begini belum jumpa usia minum pula pukul 10. Lepas tu tengah hari abang minum dengan dia detail dia cerita sampai petang buat report card. Kita mana ada kat office makan sampai 6 kali sehari. Sampai di rumah tengok isteri masak. Allah, masak pula dah, aku dah kenyang. Tapi si tanya abang nak makan. Belum, lapar. Itu boroi, pelinya, perut semua tu sebab kita dah kenyang, balik dia masak, makan jugalah. Dia punya skill itu. Ini orang tu tak ada. Dan dari segi hukum dibenarkan dengan niat jaga hati. Bukan tuan-tuan kahwin seberang balik menipu sampai dah dalam kubur tak cerita. Itu jangan menipu. Itu menipu namanya. Ni membohong ni lain. Ada satu kejadian kat Kuantan. Suami dia ni ustaz. Dia kahwin dua. Kami yang rapat-rapat ni tahulah. Rupanya dia rahsia daripada semua orang yang rapat dengan dia macam isteri dia tak tahu. Isteri dia tak tahu, anak-anak dia tak tahu. Dia punya khabar lain terror tu tuan-tuan. Dia sebab ustaz ni ke mana ada rumah? Tak ada rumah semua tiap-tiap malam kan. Mengajar sana, mengajar sambil-sambil lah. Mengajar dan belajar sambil-sambil. Jadinya ketika dia meninggal, isteri pertama ada. Kami rapat, teman-teman rapat ni memang tahu akan berlaku masalah. Sebab dia tak nak cerita. Dia kata masa hidup, dia kata kalau aku beritahu pada isteri aku, bergaduh nanti. Dia kata kita nak poligami ni, biar isteri tak tahu sampai kita mati. Sebab kalau dia tak tahu, tak gaduh. Biar kita tenang sampai adalah jadi mayat. Jadi yang sedapnya isteri dia masa bumi talqin tu menangis lah, menangis. Menangis. Masa sirai mawar menangis juga. Menangis. Sedih. Tiba-tiba datang isteri muda. Perempuan lawa pula, kelepek datang. Bawa anak kecil. Ada anak kecil jugalah. Ilah tak padan dengan veteran. Ada anak kecil. Bawa anak kecil. Orang dah tanya, siapa pula datang dengan pakai spek hitam ke main lawa lagi pergi kubur ni bukan? Cek rupanya isteri dia. Kami dah tahu. Cuma saya tahu, saya tak kenal lah isteri dia. Jadi yang sedap isteri pertama ni tadi, baru tadi nangis-nangis. Bila tahu suami dia tu kahwin satu lagi, dia boleh tolaknya batu nesa. Abang kahwin tak cakap. Dalam hati kita orang tengok nasib baik langkah dah meninggal. Kalau hidup ni memang lebang cubit dia isteri dia ni gitu. Betul juga cakap dia. Aku dah mati dia, kau boleh buat benda-benda. Isteri dia tolak batu nesa, melepek jatuh gitu. Abang menipu saya. Janganlah sampai tahap begitu. Ataupun janganlah kita menipu isteri sebab benda-benda keduniaan sangat tak perlulah. Macam contoh cerita apa nama Nasib Doremi, Pak Maun. Dia nak pergi malam pesta muda-mudi. Dia pakai kain plekat, baju Melayu, pakai kot dengan songkok sengit. Isteri pun tanya, abang ni smart benar ni dengan bawa tasbihnya nak pergi ceramah apa sebab dia bawa tasbih. Dia punya jawapan memang sedap.
Bawa tasbih ni ialah sambil dengar-dengar ceramah kan, boleh wirid-wirid. Dia punya jawapan sedap. Sambil dengar ceramah boleh wirid-wirid. Mana tongkat saya? Tongkat nunjuk ketua. Ambil tongkat jalan batuk begitu. Dia keluar pada rumah, rupanya budak dah tunggu. Dia campur pakaian, dia pakai seluar Yankee, kasut bita, baju kotak-kotak, baju belang. Oh, banyak jawab malam pesta muda-mudi. Itu menipu namanya. Ataupun katalah habis ceramah ni kan, patut tuan-tuan balik, bantai pergi kopitiam pula sampai pukul 12 tak balik. Nengok Afrika, bola Afrika. Isteri tanya, lewat balik ceramah. Itulah ustaz yang lama sangatlah ceramah, kat pukul 12 baru habis. Padahal menengok bola. Tapi itu sebahagian skill juga tuan-tuan. Sebahagian kemahiran juga yang budak-budak ni tak pandai. Yang ketiga, ar-rajulu, ni orang perempuan marah, minta maaf sikit lah ya. Ar-rajulu yakzibu lil mar'ati fayurdiha. Seorang suami dibenarkan bohong pada isteri dengan niat jaga hati, dibenarkan. Ini bukan lesen besar, lesen P je ni, boleh guna sekali sekala. Jangan acak-acak sangat. Dia bohong begini, bohong maksudnya katakanlah isteri masak atau isteri apa-apa, tuan-tuan jangan lurus sangat jawapannya. Orang buat kajian kenapa setahun ada 30,000 orang Islam bercerai tiap-tiap tahun. Makna nisbahnya setiap 15 minit satu pasangan. Lebih pada separuh yang bercerai adalah pasangan kahwin bawah 10 tahun. Mana tak sampai 10 tahun bercerai. Apa sebab? Berbanding dengan tuan-tuan yang legend-legend otai-otai dia. Apa sebab boleh bertahan lama? Sebab budak muda dia tak ada satu skill mengelentong isteri tu tak ada. Kita yang tarah-tarah legend ni, kita muka seposing, menipu pergi muka seposing. Skill itu khusus kahwin tak boleh ajar. Dia kemahiran kena banyak tengok Piramli sebenarnya benda ni. Dia kan tuan-tuan saya kira lebih makruh benda ini. Kita dengan isteri tidak lurus sangat, tapi tak adalah jahat sangat. Dia punya macam kalau bola tu dia gelecek dia tu lain sikit. Orang Pantai Timur panggil kelelek. Dia punya kelelek dia tu ada. Tak boleh tendang ikut pusat lurus, tak boleh. Dia ada kona-kona. Budak muda-muda ni dia tak reti bab gini. Dengan isteri dia cerita semua benda. Habislah. Kita dengan isteri ni mana boleh cerita semua. Ada ke simpan sikit-sikit. Dia cerita semua. Dia balik pada kerja sampai di rumah dia cerita. Oh hari ni abang pagi tadi abang makan dengan ni, melusuk bawa ni begini, belum jumpa usia minum pula pukul 10. Lepas tu tengah hari abang minum dengan dia detail dia cerita sampai petang, buat report card. Kita mana ada kat office makan sampai 6 kali sehari. Sampai di rumah tengok isteri masak. Allah, masak pula dah, aku dah kenyang. Tapi si tanya abang nak makan. Belum, lapar. Itu boroi, pelinya, perut semua tu sebab kita dah kenyang, balik dia masak, makan jugalah. Dia punya skill itu. Ini orang tu tak ada. Dan dari segi hukum, dibenarkan dengan niat jaga hati. Bukan tuan-tuan kahwin seberang balik menipu sampai dah dalam kubur tak cerita. Itu jangan menipu. Itu menipu namanya. Ni membohong ni lain. Ada satu kejadian kat Kuantan. Suami dia ni ustaz. Dia kahwin dua. Kami yang rapat-rapat ni tahulah. Rupanya dia rahsia daripada semua orang yang rapat dengan dia macam isteri dia tak tahu. Isteri dia tak tahu, anak-anak dia tak tahu. Dia punya khabar lain, terror tu tuan-tuan. Dia sebab ustaz ni ke mana ada rumah? Tak ada rumah semua tiap-tiap malam kan. Mengajar sana, mengajar sambil-sambil lah. Mengajar dan belajar sambil-sambil. Jadinya ketika dia meninggal, isteri pertama ada. Kami rapat, teman-teman rapat ni memang tahu akan berlaku masalah. Sebab dia tak nak cerita. Dia kata masa hidup, dia kata kalau aku beritahu pada isteri aku, bergaduh nanti. Dia kata kita nak poligami ni, dia isteri tak tahu sampai kita mati. Sebab kalau dia tak tahu, tak bergaduh. Biar kita tenang sampai dalam jadi mayat. Jadi yang sedapnya, isteri dia masa bumi talqin tu menangislah, menangis. Menangis. Masa sirai mawar menangis juga. Menangis. Sedih. Tiba-tiba datang isteri muda. Perempuan lawa pula, gelepek datang. Bawa anak kecil. Ada anak kecil jugalah. Ilai Allah tak padan dengan veteran. Ada anak kecil. Bawa anak kecil. Orang dah tanya, siapa pula datang dengan pakai spek hitam ke main lawa lagi pergi kubur ni bukan? Cek rupanya isteri dia. Kami dah tahu. Cuma saya tahu, saya tak kenal isteri dia. Jadi yang sedap isteri pertama ni tadi, baru tadi nangis-nangis.
Bila tahu suami dia tu kahwin satu lagi, dia boleh tolaknya batu nesa. Abang kahwin tak cakap. Dalam hati kita orang tengok nasib baik langkah dah meninggal. Kalau hidup ni memang lebah, cubit dia isteri dia ni. Gitu. Betul juga cakap dia. Aku dah mati dia, kau boleh buat benda-benda. Isteri dia tolak batu nisan, melepek jatuh begitu. Abang menipu saya. Janganlah sampai tahap begitu. Ataupun janganlah kita menipu isteri sebab benda-benda keduniaan sangat, tak perlulah. Macam contoh cerita apa nama Nasib Doremi, Pak Maun. Dia nak pergi malam pesta muda-mudi. Oh, dia pakai kain plekat, baju Melayu, pakai kot dengan songkok sengit. Isteri pun tanya, "Ai, abang ni smart benar ni dengan bawa tasbihnya nak pergi ceramah apa sebab dia bawa tasbih?" Dia punya jawapan memang sedap. Bawa tasbih ni ialah sambil dengar-dengar ceramah kan, boleh wirid-wirid. Dia punya jawapan sedap. Sambil dengar ceramah boleh wirid-wirid. Mana tongkat saya? Tongkat nunjuk ketua. Ambil tongkat jalan batuk begitu. Dia keluar pada rumah, rupanya budak dah tunggu. Dia campur pakaian, dia pakai seluar Yankee, kasut bitter, baju kotak-kotak, baju belang. Oh, banyak malam pesta muda-mudi. Itu menipu namanya. Ataupun katalah habis ceramah ni kan, patut tuan-tuan balik, bantai pergi kopi tiam pula sampai pukul 12 tak balik. Nengok Afrika, bola Afrika. Isteri tanya, "Ai, lewat balik ceramah?" "Itulah ustaz yang lama sangatlah ceramah, kat pukul 12 baru habis." Padahal menengok bola. Tapi itu sebahagian skill juga tuan-tuan. Sebahagian kemahiran juga yang budak-budak ni tak pandai.